Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan istiqamah berada dalam majlis ilmu ini, sehinggalah kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita berada dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan yang baik zahir dan batin. Juga mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini, Allah mengangkat segala musibah dan bala bencana yang menimpa kita, dan juga dihindarkan kita daripada terkena dengan penyakit-penyakit yang berbahaya, insya-Allah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi setelah beberapa kali tiadanya kuliah Bidayatul Hidayah, dan pada malam ini kita sambung semula kuliah kita kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Iaitu masih lagi pada bab yang ke-11 berkenaan dengan adab-adab mengerjakan sembahyang. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Iaitu kata musannif, kata Imam Al-Ghazali, dan hendaklah engkau baca selepas suratul Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan Tiwalul Mufassal. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ketika mana selesai daripada membaca suratul Fatihah, suratul Fatihah ini adalah rukun daripada rukun sembahyang yang 13 yang wajib dibaca dalam kesemua sembahyang, sama ada sembahyang yang bersifat sirriyah yang bacaannya secara sir, ataupun solat yang bersifat jahriyah yang bacaannya secara terang, secara nyaring. Kedua-duanya ini wajib dibaca suratul Fatihah. Jadi maka bagi sesiapa yang tidak membaca suratul Fatihah, maka solatnya tidak sah. Ataupun dia membaca suratul Fatihah tetapi Fatihahnya tidak menepati syarat-syarat sah Fatihah, maka dikira juga tidak sah, melainkan dia mengulang semula Fatihahnya. Antara syarat-syarat sah Fatihah itu antaranya adalah mengekalkan tasdid pada 14 tempat yang berada dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu adalah rukun qauli yang mesti bacaannya itu didengar oleh telinganya sendiri. Ini antara syarat-syarat untuk menjadikan Fatihah itu sah bacaannya, dan akhirnya menjadikan solat itu juga sah. Jadi pada sembahyang subuh, selepas daripada
membaca surah Al-Fatihah, maka disunatkan membaca surah-surah yang dinamakan Tiwalul Mufassal. Apakah yang dimaksudkan dengan surah Tiwalul Mufassal? Iaitu surah-surah yang ada di antara surah Al-Hujurat sehinggalah sampai kepada surah Al-Mursalat. Jadi antara surah Al-Hujurat dan surah Al-Mursalat, antara surah-surah itu dinamakan Tiwalul Mufassal. Surah yang agak panjang sedikit, tapi tidaklah terlalu panjang. Dan surah-surah ini antara Al-Hujurat dan Al-Mursalat ini disunatkan untuk dibaca pada sembahyang subuh. Jadi bagi para imam, surah-surah ini hendaklah diambil perhatian untuk diutamakan bacaannya pada sembahyang subuh, khususnya pada sembahyang subuh. Kecuali pada hari Jumaat. Jumaat tu suratul Insan, antaranya baca suratul Insan. Dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan Qisarul Mufassal. Apa yang dimaksudkan dengan surah Qisarul Mufassal? Ialah surah-surah yang berada di antara surah Ad-Duha hinggalah sampai surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, surah yang terakhir berada di dalam Al-Quran. Jadi antara Ad-Duha dan juga An-Nas ini disebut sebagai Qisarul Mufassal, surah yang ringkas, yang disunatkan untuk dibaca terutamanya bagi imam pada sembahyang maghrib. Jadi para imam disunatkan baca antara surah ini saja pada sembahyang maghrib seboleh-bolehnya, kerana ini yang disunatkan. Dengan sebab itu disebut Qisarul Mufassal, surah yang pendek, yang tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena kebiasaannya selepas daripada maghrib itu kebiasaannya adanya majlis taklim, adanya majlis pengajian, supaya tidak mengambil masa yang lama untuk menghabiskan sembahyang maghrib itu, kerana maghrib itu sangat singkat, supaya dapat peluang untuk diadakan majlis taklim, majlis pengajian. Jadi dibacalah surah Qisarul Mufassal, surah yang tidak terlalu panjang, surah yang sederhana pendek, antara Ad-Duha dan juga An-Nas. Ini seboleh-bolehnya baca surah-surah ini. Jangan pula baca Ali Imran, surah Baqarah, baca pada waktu maghrib. Dan pada sembahyang zuhur, sembahyang asar dan juga sembahyang isyak akan surah-surah yang dinamakan Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal, awsat ni maknanya pertengahan. Iaitu apa? Surah-surah yang ada di antara surah Amma Yatasaalun sampailah surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Ini disebut sebagai Awsatul Mufassal, yang pertengahan. Di antara ringkas, pendek dan juga yang panjang, ini yang pertengahan. Ini surah-surah ini sunat dibaca pada sembahyang zuhur, asar dan juga sembahyang isyak. Sembahyang isyak. Dan engkau baca pada sembahyang subuh dalam pelayaran akan surah Al-Kafirun. Ini kalau musafir, orang yang musafir disunatkan baca antaranya surah Al-Kafirun. Kalau tadi dia dalam keadaan hadir, dia tak musafir, dia duduk di satu tempat, yang disunatkan bacanya surah Al-Insan antaranya. Tapi kalau dia musafir, disunatkan baca surah Al-Kafirun, yang ini pada rakaat yang pertama selepas daripada suratul Fatihah, dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua selepas daripada surah Al-Fatihah. Kenapa? Kerana musafir ni dia ada tujuan-tujuan hajat tertentu, maka dianjurkan baca surah yang ringkas, yang pendek, iaitu Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk.
Ya, ini tata cara sembahyangnya. Apabila selesai daripada baca surah, pada mana-mana rakaat pun selesai daripada baca surah, jangan sambung bacaan surah itu, yang ayat yang terakhir itu, dengan takbir rukuk. Maksudnya contohnya dia baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, kan? Kemudian ayat yang terakhir itu jangan sambung dengan takbir rukuk. Maksudnya apa? Maksudnya kena ada saktah, kena ada berhenti. Selesai daripada baca surah tu, dia berhenti sekejap, kadar membaca subhanallah, kemudianlah barulah dia takbir rukuk, kemudian barulah dia takbir intiqalat, kemudian baru dia turun untuk rukuk. Tetapi hendaklah engkau pisahkan antara kedua-duanya dengan sekadar membaca subhanallah. Ini kadar berhenti sekejap itu dengan kadar bacaan subhanallah. Sebelum takbir intiqalat, iaitu takbir untuk rukuk. Jadi tiap-tiap kali sembahyang kena buat macam ni. Kalau sembahyang berjemaah macam mana? Kalau sembahyang berjemaah, imam selesai daripada baca surah, imam sama juga, dia kena saktah dia bacaan subhanallah, kemudian baru dia turun rukuk. Bila dia turun rukuk, sebelum dia naik i'tidal, dia kena pastikan makmum dah rukuk dulu, baru dia bangun i'tidal, macam pass button. Dah dapat button baru berlari kan? Cari tak dapat tak boleh berlari. Kena dapat dulu, sentuh button tu baru boleh berlari. Jadi macam itulah. Jadi barulah imam dengan makmum ni tak main kejar-kejar. Kalau main kejar-kejar, contohnya imam muda, makmum ada yang senior-senior, letih kejar imam macam tu, kan? Letih nak kejar imam macam tu. Imam dah turun, dah rukuk, baru makmum nak turun, imam dah bangun i'tidal. Belum lagi makmum imam dah turun sujud. Letih nak kejar. Jadi imam kena main peranan. Sebab apa? Dah nama pun imam. Imam ni apa maksud dia? Memimpin. Tak nama memimpin ataupun tak namanya pembimbing, melainkan dia kena perhati orang yang dia pimpin tu, orang yang dia bimbing tu. Perhati orang ni dah lepas buat rukun ni ataupun belum, baru dia buat yang seterusnya. Kalau imam terus je ikut dia lah, makmum lepas ikut ke tak lepas, tu makmum punya pasal. Tak boleh. Imam macam tu tak boleh. Jadi imam dia kena ambil perhatian tentang makmum. Jadi bila imam dah selesai rukuk, imam kena tunggu dulu. Sebab imam dah turun rukuk, baru makmum boleh turun rukuk. Kan? Imam dah turun rukuk, dah habis bacaan dalam rukuk, tengok makmum dah turun. Baru dia i'tidal. Lepas tu bila makmum dah i'tidal, baru imam turun rukuk. Dia kena macam tu. Dan makmum pun kena tunggu imam dulu. Tak boleh nak berlari berkejar dengan imam. Mentang-mentang dia muda, sihat, kan? Imam senior sikit, dia nak berkejar dengan imam. Tak boleh. Dia kena hormat. Dah nama pun imam. Imam ni orang yang diikuti. Orang yang kita ikut. Kita kena ikut dia. Memanglah maksud kalau ikut dia, kalau dia cepat kita kena cepat, kalau dia lambat kita kena lambat. Tapi dalam sembahyang tak boleh nak cepat-cepat. Kena tertib, kena ada saktah dia. Dan tak boleh terlalu lama. Tak boleh terlalu lama ni contoh apa? Baca surah panjang-panjang. Itu tak boleh. Dia larang. Kalau nak baca surah panjang-panjang, sembahyang seorang-seorang. Itu dipersilakan. Kalau secara berjemaah, tak dianjurkan baca surah yang panjang-panjang sehingga menjadikan orang ataupun makmum lain bosan, ataupun makmum lain khususnya makmum yang ada hajat, tak boleh. Dia kena tahu. Ini tertib dia.
Tata cara nak semayang. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu. Bila dah berdiri pada setiap kali sembahyang tu, berdiri dalam keadaan menundukkan pandangan ke tempat sujud. Kena pandang tempat sujud, jangan pandang ke arah lain. Jadi mata tu pandang, tengok ke tempat sujud. Jadi sembahyang kena buka mata, tengok tempat sujud. Tempat mana yang kita sujud kena tengok. Hatta orang buta sekalipun, dia kena halakan pandangan dia ke arah tempat sujud, walaupun dia buta, walaupun dia tak nampak. Maksudnya dia berdiri tu, dia kena tundukkan sikit kepala dia, dia kena halakan pandangan dia tu ke tempat sujud, walaupun dia buta. Dia tak boleh pandang ke atas, pandang ke kanan, ke kiri, hukumnya makruh, walaupun dia buta. Apatah lagi orang yang celik, kena pandang tempat sujud. Dan kena buka mata. Kena buka mata, celik mata, jangan pejam mata. Nak pejam mata ni ada ketika-ketika tertentu yang diperbolehkan solat pejam mata. Contohnya apa? Contoh ketika solat dalam keadaan semua orang yang solat tak berpakaian, tidak menutup aurat. Sebab contohnya waktu perang, tak ada pakaian, pakaian dah hancur semua kan, semua berbogel, semua tak ada pakaian. Jadi bila nak sembahyang, semua tutup mata, semua tutup mata supaya tak tengok aurat orang lain. Nanti kan tak khusyuk sembahyang. Jadi kena pejam mata. Jadi kalau ada jemaah perempuan sembahyang sama jemaah perempuan, tak boleh sembahyang dengan jemaah lelaki. Dan cara nak berimamkan orang yang sembahyang dalam keadaan tidak menutup aurat tu ada caranya. Imam bukan duduk di depan sekali macam kita sembahyang biasa ni. Imam duduk bersama dengan makmum di tengah-tengah antara makmum, tapi dia ke depan sikit. Depan sikit saja. Ke depan tu jarak dia apa? Jarak di antara jari kaki makmum di belakang kaki imam. Macam kita sembahyang berdua, imam seorang, makmum seorang, macam tu je jarak dia. Tapi imam duduk di tengah-tengah, tengah antara makmum yang sebelah kanan dengan makmum yang sebelah kiri. Ketika itu disunatkan pejam mata. Sunatkan pejam mata supaya tidak melihat aurat orang lain. Dan boleh juga pejam mata ketika mana tempat yang kita nak sembahyang tu banyak gangguan. Contohnya kalau buka mata banyaklah tengok yang tu tengok yang ni, boleh mengganggu kekhusyukan ketika sembahyang. Ketika itu boleh pejam mata. Bahkan haram pejam mata ketika mana? Ketika mana kita sembahyang di tempat yang ada mara bahaya, ataupun ketika perang, solat khauf, tak boleh pejam mata, kan musuh serang nanti, kena buka mata, wajib. Kerana itu membahayakan diri. Jadi ada ketikanya boleh pejam mata, ada ketikanya dilarang. Dan yang umumnya adalah sunat sembahyang itu, sunnahnya adalah buka mata. Buka mata. Dan boleh lagi kalau sembahyang tutup mata ni, kalau orang tu dia tak dapat nak khusyuk, maka dia bolehlah tutup mata, pejam mata. Kalau dengan menutup mata tu boleh mendatangkan khusyuk. Jangan tutup mata, ruyuk, tidur. Jangan. Terutamanya sembahyang subuh. Kenapa lama sangat sujud ni? Agaknya dia baca tasbih tu banyak kali kot, kan? Rupa-rupanya tidur. Rupa-rupanya tidur. Jangan. Subuh-subuh ni bahaya. Waktu lain tu boleh tahan lagi. Jadi kena tahu cara dah. Jadi pandang ke tempat sujud ni adalah disunnahkan. Hatta kalau kita sembahyang, kata ulama, hatta kalau kita sembahyang di hadapan Kaabah sekalipun, kena pandang tempat sujud. Walaupun ada ulama kata sembahyang di depan Kaabah, kena tengok Kaabah lah. Ataupun kalau sembahyang di belakang Nabi pun kena tengok tempat sujud juga. Kerana yang demikian itu, maknanya kerana memandang ke arah tempat sujud itu lebih menumpukan perhatianmu, lebih memberi
tumpuan kepada perhatian dan juga mendatangkan khusyuk. Oleh sebab tu bila kita sembahyang, hamparan yang paling baik adalah hamparan yang berwarna putih. Bukan sejadah ni. Yang paling baik adalah hamparan yang berwarna putih, yang tak ada apa-apa corak. Itu yang disunahkan. Jadi kita ni, umum dia masyarakat kita ni tak boleh. Sejadah mesti ada Kaabah. Betul tak? Sejadah je mesti ada Kaabah. Tak ada Kaabah, macam tak sah pula jadi sejadah. Macam sembahyang tak khusyuk. Tak boleh. Kena ada sejadah, ada Kaabah. Padahal bila ada Kaabah tu, dia kena jaga betul-betul. Tak boleh langkah, tak boleh pijak. Ini dia main-main je pijak. Macam tak ada apa-apa je langkah kan. Padahal tu gambar Kaabah. Gambar Kaabah ni gambar yang dimuliakan. Jadi jangan sebarang-barang nak langkah, nak pijak dan sebagainya. Sebab tu kalau tak ada gambar tu lagi bagus. Bukan jadi syarat pun ada gambar Kaabah tu. Tak ada gambar Kaabah, kita boleh bayangkan Kaabah tak? Boleh, bayang dengan hati lah. Bayangkan seumpama kita sembahyang depan Kaabah dan Kaabah tu ada depan kita. Kalau ada gambar sekalipun, tapi gambar tu tak menancap dalam hati, buat apa? Pandang je. Tapi gambar Kaabah tu tak ada dalam hati. Tak ada memberi makna juga. Tak ada memberi makna. Jadi yang terbaik adalah hamparan yang berwarna putih. Bukan yang berjalur seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau hamparan tu yang berjalur ataupun yang ada sejadah yang biasa tu tak memberi apa-apa gangguan, itu tak ada masalah lah. Itu tak ada masalah. Cuma yang baik ya adalah hamparan yang berwarna putih ataupun yang kosong, yang tidak ada apa-apa gambar ataupun apa-apa corak. Tak ada langsung. Itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Dan lebih hampir kepada khusyuk. Nak dapat khusyuk ni bukannya senang. Kerana maksud daripada sembahyang tu dalam apa? Maksud daripada sembahyang untuk zikrullah, untuk ingat Allah. Kalau sembahyang tak ingat Allah, ini bahaya. Sembahyang ni tujuan dia untuk ingat Allah. Bila ingat Allah dalam sembahyang, di luar sembahyang pun insya-Allah dia akan ingat Allah. Ataupun kata ulama, kalau orang di luar daripada sembahyang, dia boleh ingat Allah, duduk tempat ramai-ramai, pergi kat pasar, pergi kat mana-mana, boleh ingat Allah. Maka dalam sembahyang dia boleh khusyuk. Sebab dia duduk kat tempat bising-bising, duduk tempat yang ada gangguan pun dia boleh ingat Allah. Kalau dia sembahyang yang dalam keadaan tenang tu, lagi dia boleh ingat Allah. Jadi tujuan sembahyang ni untuk ingat Allah. Jadi kalau sembahyang tak ingat Allah, maksudnya dia belum lagi sampai maksud sembahyang. Belum mencapai lagi maksud sembahyang. Oleh sebab tu kalau para sahabat, bila mereka sembahyang, mereka dah tak ingat apa-apa. Hatta kena panah tengah sembahyang pun tak ada rasa apa-apa. Hatta rumah terbakar tengah sembahyang pun tak ada rasa, tak beri kesan. Kita ni jangankan rumah terbakar, kena nyamuk ketik, gigit. Kena gigit ya, nyamuk ataupun apa-apa, dah tak khusyuk sembahyang. Jadi nak khusyuk ni kena latih. Bukan senang-senang boleh dapat untuk khusyuk, kena latih. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyangmu. Maknanya hukumnya makruh. Tak boleh pandang kanan kiri, atas bawah dan sebagainya. Hukumnya makruh. Dan kalau dia memandang menoleh itu sehingga arah dada dia berpindah arah, sehingga tidak menghadap ke arah kiblat, batal sembahyang. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk, dan setelah itu barulah mengucapkan takbir rukuk. Yani Allahu Akbar. Dinamakan takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Jadi dalam sembahyang tu dia ada dua takbir. Satu dinamakan takbiratul ihram, takbir pada awal-awal sembahyang, mula-mula nak masuk sembahyang tu takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbir intiqalat, iaitu takbir perpindahan rukun. Kalau kita sembahyang hari raya ada tiga takbir. Takbir ratul ihram, takbir intiqalat, ketiga adalah takbir apa? Takbir apa? Takbir raya lah. Sembahyang raya kan? Takbir raya lah. Takbir raya lah. Dah sembahyang raya. Takbir pada rakaat pertama 7 takbir. Takbir pada rakaat kedua adalah 5 takbir.
takbir sembahyang raya kan. Jadi kena bezakan. Ucapannya adalah sama, tapi perbuatan dan ketika tu berbeza. Dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dalam kaifiat mengangkat kedua-dua tangan pada takbiratul ihram. Jadi cara angkat tangan dia sama macam angkat takbiratul ihram. Kedudukan tu adalah sama macam angkat takbiratul ihram. Tujuan angkat tangan ni sudah sebut dah itu. Tujuan angkat tangan tu apa? Untuk membesarkan Allah SWT dan tidak mengendahkan yang lain. Seolah kita buang yang lain. Nanti kebesaran Allah tu masuk dalam hati. Letak kat bawah daripada atas daripada pusat, bawah daripada dada, sebelah kiri. Letak dekat ulu hati ni. Tutup kat situ. Maknanya selama sembahyang tu kebesaran Allah ada kat situ, maka tak ingat yang lain. Jadi tak ingatlah masyaallah Allah, selain Allah tu dah tak ingat, tak ada apa-apa memberi kesan. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu, yakni takbir intiqalat itu, takbir rukuk itu, sehingga engkau sampai kepada dalam keadaan rukuk yang sempurna. Jadi takbir itu kena panjang. Takbir intiqalat itu kena panjang. Allahu akbar. Bila dah sempurna rukuk, barulah habis takbir. Kalau sujud pun sama juga. Turun sujud tu dah sempurna sujud, maksudnya baru dah habis takbir. Bukan separuh-separuh. Bukan Allahu akbar tak habis lagi turun rukuk. Allahu akbar tak habis lagi turun sujud. Dia kena panjang. Kena panjang sehinggalah sempurna rukun tersebut. Kalau rukuk, rukuklah. Kalau sujud, sujud. Sampailah keadaan rukuk yang sempurna, baru habis takbir. Maka letaklah kedua-dua telapak tanganmu di atas kedua-dua lututmu. Jadi kedua-dua telapak tangan ni kena letak di atas kedua-dua lutut, bukan dekat betis, bukan dekat paha, dekat lutut, atas lutut. Sedangkan jari-jarimu terhurai dan tegakkan lututmu baik-baik. Lutut tu dia kena tegak. Maknanya dia tak bengkok lah. Kena lurus, kena tegak. Kemudian jari jemari tu terhurai. Maksudnya dia ni lutut dia kena letak kat lutut tu. Tak boleh gini, dia kena terhurai jari jemari tu ketika diletakkan di atas lutut. Dan ratakan belakang lehermu dan kepala. Belakang leher, kepala, leher tu kena sekata, kena serata, sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan. Ibarat dia kalau letak papan atas badan seorang dan kepala itu adalah sama. Dia tak ada kepala dia tinggi. Sebab tu dia kena tengok pada tempat sujud. Bila dia tengok pada tempat sujud, maka dia akan seratalah tulang belakang dia dengan kepala tu ketika mana sujud. Dan renggangkan kedua-dua sikumu daripada lambungmu. Khususnya orang lelaki dia kena renggang. Orang perempuan dia kena rapat, orang lelaki dia kena renggang, kena buka. Kena buka sikit. Tapi kalau sembahyang berjemaah ada orang sebelah kanan kiri, janganlah buka luas-luas sangat. Nanti pakat berlawan tolak. Tak sedar sembahyang dah batal. Maksudnya kena toleransi lah. Kalau ada orang kanan kiri ni, kalau ruang dia sempit, sekadar mana yang termampu lah. Jangan nak lawan tolak. Kan? Sekadar yang termampu. Tapi kalau ruang dia luas macam sekarang, luas tu 1 meter, buka. Jangan rapat. Ada ruang untuk buka. Yang rapat ni orang perempuan saja. Kenapa orang perempuan kena tutup? Isyarat pada tutup aurat, jaga aurat. Bayangkan kalau dalam sembahyang dah pakai telekung macam tu pun Allah masih jaga lagi aurat perempuan, apatah lagi apa nama ni, di luar. Sebab tu kalau orang perempuan yang buka aurat ni tak faham tujuan tutup aurat tu sebenarnya nak jaga muruah harga diri orang perempuan, bukannya nak menghalang kebebasan. Jadi dia kena faham. Jadi kalau orang perempuan yang dalam sembahyang dia boleh sembahyang, kemudian di luar sembahyang dia buka, maknanya dalam sembahyang dia boleh tutup sebenarnya. Sebab apa? Lepas sembahyang dia buka, dalam sembahyang dia tutup. Dia ingatkan sembahyang wajib tutup aurat tu dalam sembahyang. Bukan. Wajib tutup aurat tu sembahyang, dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Sama juga seperti orang lelaki.
Waktu sembahyang tutup aurat sampai ke lutut. Waktu main bola, terdedah dia punya lutut dia. Maknanya tak faham. Jadi aurat itu bukan dalam sembahyang saja. Dalam sembahyang, di luar sembahyang, bahkan ketika mana berada seorang diri pun kena jaga aurat. Tak boleh kita bagi alasan, ini aurat aku punya pasal lah, nak tengok ke, nak buat apa ke, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita duduk seorang-seorang diri, tak boleh tengok aurat tu. Kalau tak ada hajat, kalau tak ada keperluan. Kalau ada keperluan, ada hajat, boleh tengok. Boleh tengok. Kalau tak ada hajat, tak boleh tengok. Sebab tu kalau duduk dalam tandas, oleh kerana dia nak isi masa kosong, dia tengok ataupun dia buat apa-apa, makruh hukum dia. Tak boleh. Tak ada kerja pergi tengok najis jatuh. Tengok kan? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita seorang diri. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajah disebut karamallahu wajah kenapa? Kena dua perkara. Pertama, sebab Sayyidina Ali ni tak pernah menyembah berhala. Waktu kecil dah masuk Islam. Tak pernah menyembah berhala sekalipun. Tu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Ali tak pernah tengok kemaluan dia sendiri. Bagaimana Rasulullah tak pernah tengok kemaluan dia sendiri. Maka Sayyidina Ali digelar karamallahu wajah. Orang yang dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau suami isteri, kalau yang dah kahwin, maknanya tak boleh tengok sesama aurat suami isteri kalau tak ada hajat. Makruh hukum dia, makruh. Kalau ada hajat, tu dibenarkan. Tak ada hajat, tak boleh. Dan mana tadi? Ini bab aurat. Dan renggangkan kedua-dua sikumu daripada lambumu, sedangkan perempuan tidak berbuat demikian. Perempuan berbeza. Bahkan ia merapatkan sebagai anggota kepada bahagian yang lain. Jadi orang perempuan dia kena rapat antara anggota dia dengan anggota yang lain. Sama ada ketika rokok, ketika sujud, begitulah. Dia kena rapatkan. Kalau orang lelaki ketika mana sujud dia kena buka, ketika mana rokok pun dia kena buka. Orang perempuan dia kena rapatkan. Sama lah ketika mana takbir orang lelaki dia buka, orang perempuan bila takbir dia kena tutup. Dia tak boleh buka. Sampai macam tu sekali, nak jaga aurat perempuan, nak jaga kehormatan perempuan. Dan baca olehmu ketika rokok itu 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ni 3 kali. 3 kali. Kalau sembahyang berjemaah, imam disunatkan baca 3 kali sahaja. Kalau sembahyang seorang diri, boleh baca 3, boleh baca 7 kali, boleh baca 27 kali paling banyak. Kalau sembahyang sendirian, sembahyang sendiri boleh baca lebih. Kalau sembahyang berjemaah, hanya baca 3 kali sahaja. Jangan nak rajin terlebih. Rajin terlebih baca sampai 27 kali. Tak boleh. Bukan tempat dia. Kena hormati orang lain. Jadi imam kena hormati makmum. Makmum ada hak dia. Hak yang dikena tunaikan oleh imam. Seperti mana ada hak imam yang kena ditunaikan oleh makmum. Jadi kalau dalam sembahyang Allah jaga hak antara sesama manusia, apatah lagi di luar sembahyang. Jadi kita tak boleh nak kata kenapa dalam sembahyang imam tak boleh baca panjang-panjang, kan sembahyang menghadap Allah. Iyalah. Tapi oleh kerana sembahyang jemaah ni sembahyang ramai-ramai, jadi Allah jaga hak semua orang. Itu maksud adil. Sebab dalam sembahyang tu ada makmum yang dia lepas ni dia nak pergi kerja, dia masuk kerja ni. Kalau sembahyang lambat kan terganggu urusan dia. Nampak tak keadilan Allah tu? Allah jaga. Kalau ada ibu-ibu yang nak menyusu anak. Kalau sembahyang lama-lama kan anak dia nak menyusu, nangis dia. Nanti sembahyang dia tak khusyuk. Sebab tu tak dibenarkan sembahyang imam baca panjang-panjang. Baca surah yang pendek-pendek, yang sederhana saja. Jadi tak perlu nak bertaranum lah. Taranum dah panjang-panjang tak perlu. Bukan tempat dia. Kalau sembahyang sendirian, silakan. Sebab tu Nabi bila sembahyang sendirian, sembahyang 2 rakaat saja, kata sahabat. Rasulullah rakaat pertama baca Al-Baqarah.
Lepas Al-Baqarah sambung dengan Ali Imran, Al-Maidah. 3 juzuk, 1 rakaat. Sampai kan sahabat tak mampu nak berdiri. Lepas tu baru rakaat pertama. Belum masuk rakaat kedua. Baca 3 juzuk tu, baca secara maknanya bukan baca laju mungkin tak lama lah. Ni baca secara maknanya baca dalam keadaan khusyuk kan. Jadi 3 juzuk tu sampai sahabat kata ada yang dah bergetar-getar kaki, terpaksa pakai tongkat dan sebagainya. Itu baru 1 rakaat. Tapi bila semayang berjemaah, Rasulullah tak semayang lah macam tu, tak baca lah panjang-panjang. Baca yang kadar-kadar memadai untuk semua orang. Itu kena tahu. Jadi baca subhana rabbil azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, kalau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali, atau tadi 27 kali. Setengah dapat mengatakan paling banyak 27 kali. Mana 7 kali, 10 kali ataupun 27 kali. Baca lebih. Tapi ghalibnya kebiasaannya kalau sembahyang sendirian ni malas kan nak baca lebih kan? Malas nak baca lebih. Lepas tu sembahyang ramai-ramai, rajin pula nak baca lebih. Jadi kena tepuk dada tanya iman. Tujuan baca lebih-lebih ni ketika jemaah tu untuk apa? Ketika mana sembahyang sendirian, malas nak baca lebih-lebih. Sedangkan waktu sembahyang sendirian kita tak ada gangguan. Kita sendiri-sendiri, tak ada siapa nak terganggu dengan kita. Jadi bacalah lebih sikit. Surah baca lebih, baca panjang, tasbih dalam baca lebih juga. Berdiri lama-lama, rokok lama-lama, sujud lama-lama, terpulang, silakan. Kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti sebelum rokok. Bila lepas dah rokok, nak bangun kepada i'tidal, nak bangun pada i'tidal tu, angkat kepala sampai betul-betul kembali tegak sebagaimana berdiri pada awal-awal tu. Jangan angkat separuh dah terus nak turun sujud. Sampai betul-betul tegak seperti sebelum rokok. Ini pada waktu i'tidal. Dan angkatlah kedua-dua tanganmu sambil angkat. Kedua tangan tu kena angkat sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Baca Sami Allahu liman hamidah. Ketika angkat tu kan, angkat kepala, badan tu sampai tegak, angkat juga kedua tangan Sami Allahu liman hamidah. Dah betul-betul berdiri baru Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Kalau nak tambahlah. Kalau tak tambah cukup Sami Allahu liman hamidah sahaja. Tapi di sini Mazali sebut apabila engkau berdiri tegak, maknanya Sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak. Dah berdiri tegak baru sebut Rabbana lakal hamdu, ataupun Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ni kalau bacaan dia panjang. Kalau baca pendek Rabbana lakal hamd, sampai situ saja. Itu setelah mana tegak berdiri. Setelah mana tegak berdiri. Lepas tu dah baca Rabbana lakal hamdu, berhenti sekejap kadar subhanallah, barulah turun untuk sujud. Macam itulah seterusnya. Baik imam ataupun baik makmum kalau sembahyang berjemaah. Jadi kalau ada macam tu, tak adalah makmum nak terkejar-kejar dengan imam. Barulah imam akan menjaga hak makmum. Hak makmum tu apa? Bagi peluang kepada makmum untuk selesaikan perbuatan makmum. Sebagaimana makmum kena tunggu selesai perbuatan imam, barulah dia buat perbuatan makmum. Jadi macam itulah dalam sembahyang. Macam tu dalam sembahyang. Kena tunaikan hak masing-masing. Antara imam dan makmum tu dia ada hak-hak dia yang perlu ditunaikan oleh setiap orang. Jadi kena tahu. Jadi kalau ikut tertib dia macam tu, barulah sembahyang tu sempurna. Barulah sembahyang tu tidak ada yang ketinggalan, terutamanya makmum. Tak ada makmum akan ketinggalan. Kalau tak, nanti akan ada yang ketinggalan, maka ketika itu akan adalah masbuk, muafiq dan sebagainya. Jadi kena jaga. Jadi daripada imam baca yang panjang tadi, dengan dia jaga tertib tu lebih baik daripada dia baca panjang-panjang. Kerana dibaca panjang-panjang tu bukan disunahkan.
tak disunahkan. Yang disunahkan adalah jaga tertib ni. Jadi kena tahu mana dia punya awaliyat dia, mana keutamaan dia. Jadi kena tahulah. Jadi itu. Jadi bila tahu ni senang nak buat mana satu yang lebih utama daripada yang tidak penting ataupun yang kurang penting. Mana yang sunat, mana yang tak disunatkan. Ni kena tahu bezalah. Jadi insya-Allah dengan apa yang kita pelajari ni, insya-Allah kita perbetulkanlah, perbetulkan sedikit demi sedikit sehinggalah sembahyang kita tu akan menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha Kuasa itu daripada diri saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf salah silap dan sebagainya. Kalau ada salah silap yang perlu diberi teguran, dipersilakan tafadhal untuk memberikan teguran. Insya-Allah saya akan perbetulkan pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Sekadar itu saja untuk malam ini. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.